Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Terima kasih pada pengurusi majlis yang dirahmati lagi yang berkasihi Ayahanda Ustaz Aziz selaku imam masjid Mukim dan juga mengelola halakak kawasan Tupak. Kau naik pakak dah Ustaz dah. Nah, ini insya-Allah dia tu okey sama doa akan datang. Adik kakak rahmati Allah SWT, Tok Bila ijaki masjid muslimin muslimat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada Ayahanda Ustaz Aziz selaku imam tua masjid ini kerana menjemput hamba datang ke masjid ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati pertemuan kita malam ini. Adik kakak semua, bulan Rabiul Awal ni kebanyakan daripada kita mengingati peristiwa dia panggil kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walaupun benda ni tidak orang panggil disyariatkan dalam agama, tidak disyariat dalam agama, tetapi dan kita pula tidak mengadakan sambutan sebagaimana orang sambut. Kita buat ceramah, kita nak royak gapo Nabi bawa, tidak ada upacara tertentu. Dan mengingat daripada Allah yarham ya Allah Taala muliakan Tok Guni Aziz, Allah maghfir lahu, dia ajar rakyat Kelantan ni supaya bukan sahaja kita nak sambut maulud Nabi, tetapi lebih penting lagi kita nak ikut ajaran dan sunnah Nabi. Betul besar. Sampai dalam Malaysia ni, negeri Kelantan ni, dia tidak berarok orang lain. Rasa ke tak? Orang lain tak berarok tengah jalan habis pitih berapa situ nak tunjuk saya ke Nabi, tapi hakikatnya dia pada pengak lawan Nabi. Boleh nasi sebukuh kat dia hafal pengak lawan Nabi, bukan adik kakak ni. Ambo cerita kan lain. Tapi nak ayat pandanya Tok Guru kita Allah maghfir lahu ajar rakyat Kelantan ni kita menghargai Nabi dengan cara kita tatbik ataupun kita buat dan kita laksana apa Nabi tinggal. Tu ambo ambil sedikit prinsip orang yang kita sayang, orang yang kita sanjung dari Kelantan ni, iaitu yang amat berhormat, yang dimuliakan oleh Allah, Allah maghfir lahu Tok Guni Aziz. Tu dia ajar kita. Lalu kita malam ni kita nak cerita sedikit mengenai dengan Nabi, apa yang Nabi tinggal, dan kita nak cerita juga ancaman kepada apa yang Nabi tinggal. Kita panggil ancaman kepada akidah akhir zaman. Baik, adik kakak rahmat Allah, mengenai dengan tarikh Nabi ni, tarikh Nabi beranuk bila, ulama bersisih pendapat. Ada kata 12, ada kata tidak 12, 9. Kalau dia orang ngaji hadis dari sudut hadisnya diterima 9 Rabiul Awal daripada 12. 12 ni disebut oleh Ibnu Ishaq, tetapi dengan riwayat yang tidak berapa kemah, yang lebih kemah lagi, iaitu Nabi lahir pada 9 Rabiul Awal.
Apa tak so kira lah 9 ke 12 tu masalah khilaf lah. Nah, yang pentingnya Nabi lahir dah, bukan tak lahir lagi. Tu kita nak balas pun tak ada guna. Nah, tamu. Dan Nabi wafat pada Rabiul Awal juga. Pada bulan Rabiul Awal juga. Nabi hijrah pada bulan Rabiul Awal juga. Kita biasa hijrah ni sambut bulan Muharram. Kita buat surah, boleh buat sebulan surah orang panggil bulan Muharram. Dia masyarakat Arab ini dia tidak kira bulan, dia kira tahun. Dan orang Arab ni memang bulan mula-mula dia memang bulan Muharram. Lepas haji tu Muharram, waktu bulan mula-mula. Jadi Sayyidina Umar fikir lagu mana kita nak seragamkan kita punya tarikh. Ketika tu Sayyidina Umar pun pilih orang panggil tahun hijrah. Tahun hijrah bermula dengan Muharram. Bukan hijrah tu berlaku pada bulan Muharram. Ada beza tu dah. Hijrah ni berlaku pada Rabiul Awal juga. Itu dari sudut sejarah. Kalau sudut sejarah, adik kakak dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kisah Nabi ni kisah yang boleh kita kata hebat, sehingga tidak ada satu benda yang tidak ditulis oleh orang yang mengikuti Nabi yang kita panggil sahabat Nabi. Golongan orientalis daripada barat. Orientalis ni golongan kafir. Dia nak menyamakan Nabi SAW dengan tokoh-tokoh pemimpin mereka. Kalau orang ngaji sikit kat, kita biasa dengar tokoh-tokoh pemikiran barat. Kita biasa dengar nama Abraham Lincoln. Bukan orang berangai ni dah. Bukan orang berangai ni. Kita biasa dengar dengan apa Mahatma Gandhi, India. Kita biasa dengan nama Mao Zedong. Mao Zedong, tidak Cina kata baru ni, Cina betul. Mahatma Gandhi, Mao Zedong, Abraham Lincoln ni merupakan tokoh-tokoh pemimpin yang boleh mengubah pemikiran masyarakat dia, terutamanya rakyat dia. Mahatma Gandhi contoh, dia menuntut kemerdekaan dengan cara berarak. Dia tidak guling kuasa dengan cara bedil, dah. Rakyat hidup dalam keadaan berubah lepas daripada berlaku perarakan, orang panggil demonstrasi. Tu jadi dibuat oleh Mahatma Gandhi. Ini orang panggil tokoh-tokoh yang hebat daripada kalangan pemimpin-pemimpin orientalis, pemimpin-pemimpin barat. Lalu dia pun tulis semula sejarah Nabi, dan dia meletak Nabi ini seolah-olah serupa dengan tokoh dia. Kalau tokoh dia tu boleh ubah cara hidup masyarakat dia, daripada susah jadi senang, daripada tak soho jadi soho, daripada tak moden jadi moden. Lalu dia nak bawa Nabi ni seorang tokoh, dia panggil halwa kiri. Maknanya Nabi ni golongan pembangkang, parti pembangkang. Faham kan ni? Golongan parti pembangkang nak lawan Abu Jahal yang jadi kerajaan hari itu, dan Muhammad berjaya mendapat lindungan politik di Madinah, dan dia berjaya pengaruhi orang Madinah, jadi pemimpin Madinah. Dia balik semula ke Mekah, ambil negara dia semula. Kalau Muhammad ni pemimpin yang hebat, dia buang belaka semua mukjizat yang ada pada Nabi. Boleh faham ke ni? Kau tinggi hamba kecek tu. Nah, hamba rasa kau tak tinggi dah, sama-sama makan budu belakang ni. Dah. Dia buang belaka semua mukjizat yang ada pada Nabi, dia buang. Menyebabkan orang tengok Nabi hanyalah menjadi pemimpin yang boleh mengubah bangsa Arab, membawa tamadun baru kepada Arab. Orang tak nampak Nabi ni Nabi. Bisa apa dia? Dan golongan orientalis ini dia tulis macam-macam. Sejarah-sejarah Nabi tu dia ambil dan dia puji Nabi, puji. Kalau kita tengok pujian dia kepada Nabi hebat. Tapi kita yang ada akidah ni adik kakak,
Nabi ini seorang diprogramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gapo Allah Taala tunjuk kepada manusia bahawa dia ya latih Nabi, dia yang ajar Nabi, tak ada kaitan dengan manusia aja. Yang pertama, Nabi tak ada baca, tak ada nulis. Seorang tokoh Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, tokoh orientalis barat ni adik kakak, orang nak jadi pemimpin, tokoh kita nak angkat pemimpin, orang tak reti baca, tak reti nulis. Jalan ke tak? Kita tak angkat tu wakil hak buta kayu. Kita tak angkat tu wakil. Nak baca minit mesyuarat pun seorang lain baca. Berlaku ada kakak benda ni di Yaman. Kamu ingat ahli parlimen tak reti baca. Dia naik kerana kabilah dia kuat. Tu ada cerita. Hak bacanya orang tepi dia tu ke baca. Tak reti baca, tak reti nulis. Oleh kerana banyak penyokong jadi wakil rakyat dia. Nabi ni tak pandai baca, tak pandai nulis. Kalau ada tak pandai baca, tak pandai nulis duduk pada kita, dia jadi hina. Dia jadi hina. Tapi adanya tak pandai baca, tak pandai nulis kepada Nabi merupakan mukjizat bagi Nabi. Nabi tak pandai baca, tak pandai nulis, tapi Nabi boleh kecek lebih sedap daripada tukang syair. Nabi boleh kecek lebih sedap daripada orang paling pandai kecek di kalangan bangsa Arab. Siapa yang ajar Muhammad kecek? Dia sekolah pun tidak. Nak kata pagi-pagi dia pergi sekolah, kita tak nampak dia pergi sekolah, pagi-pagi dia pergi nego. Kalau hidup zaman muda dia, zaman budak dia pula, mak dia pun tak ada nak ajar ke dia. Mak dia mati, umur dia 2 tahun duk ngetuk. Tak ada nak bersatu pula mati duk dengan pak saudara. Pak saudara dia pula tak ajar ke dia. Pak saudara dia pula anak ramai. Tak ada nak pergi atas sekolah, tak cikgu pula tak ada nak ajar. Kita kata Nabi ni memang tak pandai baca, tak pandai nulis. Tapi tiba-tiba Nabi SAW di samping jadi Nabi boleh kecek benda yang sedap, dan boleh kecek benda yang orang panggil kepahaman dia jangkau masa lama. Dan benda yang Nabi kecek boleh hurah sampai kali ni. Dan benda yang Nabi kecek sesuai mengikut keadaan dan zaman. Tak pelik. Tak gitu kan ni? Pelik ni. Lalu hak pelik ni lah timbul persoalan kepada manusia. Siapa dia ajar Muhammad ni? Marilah rupanya Muhammad ni bukan orang ajar dia, Allah Ta'ala ajar dia. Firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak cakap mengikut hawa nafsu, melainkan apa yang Allah Ta'ala wahyu ke Nabi. Adik kakak, percakapan Nabi ni hak paling faham sekali sahabat. Sahabat yang paling faham. Sahabat yang paling reti. Sahabat kalau tak tahu tanya selalu. Kita kalau tak tahu malu nak tanya. Kalau kita tanya, ustaz jawab tak tahu, hamba tak tahu je. Ustaz nanti apa tak tahu dia kata. Kita dah kata gitu kan. Dia ingat ustaz ni tahu belakang lepas dah. Tak ada benda ustaz tak tahu. Maka kalau jawab semua ada kesalahan. Ada benda yang kita tak pasti tak boleh jawab. Kita lebih selamat kata tak tahu. Dia mau terang tanya orang lain, kawan terang cari jawapan. Maka kalau dia mau jumpa jawapan, kau yang kawan. Tengok cara Nabi tanya Sayyidina Umar apabila Jibril mari. Sayyidina Umar pun tak kenal, sahabat pun tak kenal, belaga lutut dengan Nabi. Lepas Jibril pergi, Sayyidina Umar tanya, apa yang Rasulullah tanya, ata'arifu man hadha? Mu tahu siapa dia ni? Mari ni Umar. Sayyidina Umar jawab apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu. Kalau kita ke mana? Mana tengok bahasa penuh kelih dia ni. Kalau ke mana? Biar tak aja kelih pun. Kata-kata bahasa penuh kelih, ya kepala botok, mulut merah ni bahasa. Kelih lah TV bahasa ni contoh lah gitu kan. Tidak kena mengena ke siapa-siapa tu. Aku bahasa aja kelih dia kata. Kita bahasa aja kelih. Walaupun kita tak aja kelih. Walaupun mungkin kita kelih lah mimpi. Tapi sahabat dia betul-betul tak tahu, dia kata Allah wa rasuluhu a'lam.
ada kalimah ni, kita jadi hamba Allah pasal ada ni la ilaha illallah, kita ngaji lalu bab tauhid. Bila kita ngaji bab Tuhan ni ada, kita kena ngaji juga bab syirik. Apa yang kita kena ngaji juga bab syirik? Nak suruh jadi syirik ke? Tak, nak suruh beringat supaya jangan jadi syirik. Oleh itu umat Nabi Muhammad dia ada la ilaha illallah, so dia ada Muhammadur Rasulullah. Bila kecek la ilaha illallah, kita cakap masalah tauhid. Kita kena kecek juga masalah lawal kepada tauhid, orang panggil syirik. Bila kita sebut Muhammadur Rasulullah, kita kena kecek bab sunnah, dan kita kena kecek lawal kepada sunnah, orang panggil bid'ah. Boleh faham kata? Anda kena faham dulu. Baik. Dalam Al-Quran, akidah ini dia cerita bab Tuhan buat, Tuhan mengurus, Tuhan ada, Tuhan buat, Tuhan urus, dan kita kena jadi hamba Allah. Perkara ni dia kecek dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Bab Tuhan ada, siapa percaya Tuhan ni ada? Hatta orang tak ada agama, kita panggil golongan etis, dia mengaku Tuhan adalah sekali. Bila masa dia kepik, masa dia duduk sakit, masa dia ada musibah, dia cari Allah. Firaun yang mengaku ya Tuhan, tapi masa dia duduk dalam laut, jawatan tak boleh tolong dia, pakak tak boleh tolong dia, gapo pun tak boleh tolong dia, masa tu dia mengaku dia beriman. Rupanya Malaysia dan adik kakak bila kepik dia cari Allah Ta'ala. So berarti kita mengaku Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala sebutlah Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yakulunna Allah. Kalau mu tanya orang sembah berhala tu Muhammad, siapa dia buat langit bumi, hak mu sembah ni kan? Tak, dia kata Allah. Oh kalau gitu, tak kalau serupa kan kita boleh masuk dia, relax dulu poci, tak habis lagi. Jangan dengar separuh-separuh. Orang zaman ni duk main separuh-separuh je masalah ni. Dengar dulu habis. Masalah buat pula. Siapa dia buat? Kita pun ngaku dia buat, dia pun ngaku. Sama-sama buat belaka. Oh ni, atas dasar dua perkara ni ya, orang musyrik Mekah duk ayat ke Nabi Muhammad, kita balas bapa, moga akidah serupa. Kawai pun kata Allah, demo pun kata Allah. Kawai pun kata Tuhan buat langit bumi, pada demo pun kata Tuhan langit bumi. Pada ada guna duk balas moga waris-waris belaka. Gini Muhammad, kita pergi hari ni demo ikut kawan semaya, esok kawan ikut demo semaya ke mana? Wak jadual tu pergi tu email. Allah Ta'ala turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Kul, katakanlah, ya ayyuhal kafirun, hei orang kafir, aku tak sembah bagi kamu sembah. Berarti kita dengan orang kafir tak serupa mana tak serupa, iaitu mengabdikan diri kita hanya pada Allah. Dia ada mana? Dia kata kita ke Tuhan tinggi berdoa, taraf dia tu supaya rakyat raja. Jadi kalau kita nak minta dengan Tuhan, tak boleh dia kata tinggi berdoa minta raja tak menasabah. Kita kena minta orang hak yang mana dia yakin Allah Ta'ala bagi kuasa ke dia, bagi kuasa. Dia pun serulah roh para wali di kalangan dia serulah roh tu, roh ni mari, roh orang hak bisa-bisa, roh orang hak bagi dia keramat di kalangan dia. Dia tak cukup seru saja, mula-mula seru saja, tapi tak cukup nak suruh jelas molek. Dia pun berupa lah orang hak dia seru tu, dia pun letaklah situ, dia pun kecek. Tak boleh kecek nanti tu dia kata, tapi roh dia tu kecek dengan aku.
Pahal aku dah ni sakit tekuk dah aku ni. Tak pahal lagi, aku tak tahu lah si buku sore dah tu. Kalau tak pahal makan nasi ketah-ketah pada dah. Ni pocik nak oyak wi ni. Baik, Nabi duk belawih ni la na'budu illa iya, tidak ada ketaatan melainkan pada Allah. Yang kedua, mengurus ni kita mutlak Tuhan. Kita nak gapo minta dengan Allah Ta'ala, kita nak gapo minta dengan Allah. Nabi ajar lagu tu. Dia dak kena minta dengan orang ni. Lepas orang ni kira orang besar menang dengan Tuhan ni, dia rapat menang. Sebab kita jumpa tu okey, bahasa malu tak kita. Begini ni mau baik itu okey tu, ajah awal projek dia duk mikir lagu tu. Mikir muka dia mau baik itu okey kak. Ajah balok kawal boleh so. Nah, ajah go tu, ajah go ni. Dia kira main ngajah semata. Apa? Sebab kawal dengan tu okey, tak ada gamuk, muka kawal nak pergi jumpa tu okey ni. Lemah orang baik. Akidah ni mari nak Tuhan. Nak sembah Tuhan, muka dia tak ada, hidup mana tahu, tak jumpa cari. Jumpa carinya orang Allah Ta'ala wi dia lebih kuasa. Kita bakal minta ke dia, tolong sapa ke Tuhan. Ni orang panggil syirik. Baik, kita duk nampak bahawa zaman mula sembah berhala. Lepas tu saki-baki dia zaman lah ni, orang sembah berhala tu lah. Orang panggil Cina ke apa ni. Rupanya ada benda lain yang boleh cabut akidah dari tubuh kita. Ada benda lain. Baik, orang kafir dia nak lawan Islam secara terang, dia takut, tak berani. Allah Ta'ala sebut penakut dalam Quran, la tuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak berani nak lawan kamu Muhammad secara depan, tak berani, tapi min wara'i judur, daripada dinding-dinding. Maknanya dia ada proksi, dia ada wakil dia, ya dia hatta untuk hancur orang Islam. Kalau di zaman dulu, kalau kita tauhid, orang ngaji zaman mula ada nama Mu'tazilah, ada nama Jabariyah, ada nama Qadariyah. Zaman dulu kita kan Jabariyah begini, Qadariyah begini, Mu'tazilah begini, Khawarij begini. Zaman dulu ni adik kakak Mu'tazilah, Jabariyah dia tak zahir lagu tu, dia mari kok pemikiran. Dr. Suqardawi sebut Ghazwatul Fikr, serangan pemikiran ini lebih bahaya daripada serangan senjata. Serangan pemikiran, dia serang pemikiran umat Islam ni lebih bahaya daripada serangan senjata. Benda yang paling berjaya orang Yahudi serang umat Islam mengenai dengan orang Islam tak serang gapo apabila Masjidil Aqsa itu diceroboh oleh Yahudi. Ada siapa tak ada rasa tanggungjawab kita kepada Masjidil Aqsa, kerana dia kiblat umat Islam yang pertama, tanah suci umat Islam. Kita akan serah kalau Mekah orang serang. Jangan ke tak ada kakak. Kalau Mekah orang serang, kita fikir apa? Tak lagi umrah hamba tahun ni, tak ada wak haji hamba pada wak haji kota baru lah dia kata. Ataupun haji Kedah kau haji kau Jahat, haji begitu lah kata kan, orang kau haji kau Juru, dia akan fikir tak lewat haji, dia akan fikir tak lagi. Tapi apabila Masjid Aqsa diserang, orang tak serang gapo. Ini berjaya. Orang Yahudi tanahlah pemikiran umat Islam bahawa dia tanah Arab, dia balas sama Arab. Kita khabar bahawa perebutan Masjid Aqsa ada kakak adalah tanah umat Islam sebagaimana Masjidil Haram. Berjaya. Ni orang panggil Ghazwatul Fikr. Lagi masalah yang paling dahsyat, nak jadi orang Islam ni lemah, kena balas sama dia. Balas.
Ada balah masalah akidah, ada balah masalah furu'. Siapa dia balah masalah akidah ni? Dia buat mari Syiah. Syiah ni ada kakak, dia bukan mazhab. Bukan mazhab. Ada kakak kalau ingat Syiah ni mazhab, salah. Syiah ni merupakan agama baru. Nak kata dia mazhab lagu mana, dia semaya tak serupa kita. Tak serupa kita, dia semaya. Dia puasa tak serupa kita. Allah ke Syiah puasa ke adik kakak nyanyi, muka dia buka lambat. Dia gelak sungguh baru dia buka. Kalau aku nyanyi. Kalau aku mana pakcik? Kita ngerik kata bila band tu kata cerah lagi kadang-kadang. Kalau hari cerah molek tak ada awan tu kata cerah lagi kalau orang band. Dia dok tunggu tak ada terus matahari, tunggu gelap terus. Lambat semua dia buka puasa. Nyanyi apa dia? Syiah. Ya semaya lain. Semaya gitu. Akak takbir, akak pertama Allah Akbar, akak kedua cerca Aisyah, cerca Ali, cerca Abu Bakar, cerca Umar. Dia kata kafir ni Abu Bakar ni. Dia kata kafir Aisyah ni. Tuduh sahabat lagi, tuduh hayat jahat. Tak pakai hadis Bukhari, tak pakai hadis Muslim, tak pakai hadis riwayat Abu Hurairah, tak pakai. Dia pakai apa dia? Syiah. Mana pun seluruh dunia ni adanya Syiah, harah lah. Harah. Orang dulu orang kita agung orang nama Khomeini. Hebat Khomeini. Adakah kau tahu ada kitab Khomeini yang di Khomeini tulis kata Aisyah ni sebagai seorang pelacur. Jahatnya Khomeini. Kita kata boleh menggulingkan Shah Iran. Kita katakan ni zaman Shah Iran, walaupun dia seorang raja yang perangai tak apa comel, tapi dia tak khen ahli sunnah ni. Sunnah ada lagi. Sekarang ni di Iran, siapa dia saja tahu dia tu sunnah, jaga. Orang nama Aisyah, orang nama Abu Bakar, nama je dia tak minat, dia akan bunuh. Kerana akidah orang Syiah dia kakak dalam diri dia adalah menjadi satu benda kewajipan dan pahala besar kita bunuh seorang sunnah. Dr. Quraim Rajih, orang pakar bahagian Quran, ketua qari sedunia, duduk di Syria, mari di Malaysia berceramah. Dia kata gapo? Mu jangan jadi Malaysia ni supaya negara aku dia kata ki bersangka baik doa dengan Syiah ni, negara aku jadi lagu tu Syria. Syiah bukan ramai sikit, minoriti, golongan sikit, tapi dia ada kerajaan, dia jadi kerajaan, dia ada kuasa, dia minta tolong dengan Iran, minta tolong dengan Rusia, minta tolong dengan China untuk hancurkan orang Islam. Ini Syiah. Di Malaysia Syiah nak masuk tak boleh. Apa? Undang-undang di Malaysia dia kata mengamalkan Syiah tu tak apa, menyebar satu kesilapan. Tapi dia latih anak-anak buah dia di Malaysia ni. Ambil cerita ni. Di Malaysia ni anak buah dia, siapa dia ada kakak? Yang pertama anak buah dia ni dia panggil golongan Ahbash. Golongan ye baju sunnah hati Syiah. Musa bulu ayam dia panggil. Tokoh Ahbash pemikiran ini, ada tokoh-tokoh dia, tokoh usaha dia mati dah. Lenih ada lagi di Jordan, nama Hasan Saqaf. Anak-anak kita ngaji Jordan, adik kakak, pastikan dia ngaji universiti betul, dengan syekh betul, jangan ngaji dengan Hasan Saqaf.
Ada seorang di Kelantan kita, orang gua Muslim, pergi ngaji dengan Hasan Saqaf, balik di Malaysia ni, habis orang tak betul, habis orang kafir. Pak keturunan Aziz pun kafir. Boleh tengok video, boleh tengok YouTube. Siapa dia? Dia kafir ke siapa? Dia seorang pegawai di KDN, Kementerian Dalam Negeri. Hamba bertanggungjawab di atas apa hamba berucap. Ada kakak jangan main-main. Pengikut dia agama, mengkafirkan semua orang. Dia buat mari macam-macam akidah yang menyeleweng masuk. Di antaranya cium kaki Tok Guru. Tok Guru ni cium kaki. Di antaranya berzikir sambil menari. Di antaranya mengatakan Nabi mari tika ya ceramah. Nabi jumpa sama dengan Tok Syekh dia. Tok Syekh dia jumpa sama dengan Nabi. Dan dia jadi dalil kepada Tok Syekh tu. Jumpa Nabi sebagai dalil agama. Seolah-olah agama ni tidak cukup lagi. Kalau kita kata mimpi Tok Syekh ni boleh jadi dalil, nak buat dalil agama, nak buat dalil beramal, dia kata apa guna Tuhan turun Nabi? Ustaz pakat mimpi ambo, mimpi tu imam, mimpi tu bilang mimpi. Gak mimpi siapa dia marah? Dalah ke dak? Kalau ambo kata semalam ambo mimpi jadi Perdana Menteri, Najib jadi driver ambo. Wah, no Ustaz, baru mimpi. Aku mimpi ke aku. Nak mimpi lagu mana pun? Kau lagu mana? Isteri Perdana Menteri tu Kamah tu jadi tukang masak aku ya. Zahid jadi tukang kebun. Ya Allah, aku tak mimpi kau ya tu. Oh, tak apa, mimpi siapa nak marah. Kalau polis dakwa juga ambo malam ni berarti polis tunggu. Sebab ambo mimpi. Kau lagu mana? Mimpi dijadikan hujah oleh golongan ini. Adakah kau ada buat mari golongan penyembah kubur mari sini? Golongan kuburiyun dia panggil. Sembah kubur. Patut jumpa kubur sembah. Doa di kubur. Masalah doa di kubur, kita tidak marah untuk doa di kubur, tapi doa untuk kesejahteraan orang dalam kubur Nabi ajar. Tak kita kan Lalu kau pergi kubur, assalamualaikum ya darul qaumi mu'minin. Assalamualaikum hai penduduk kapur orang beriman. Kita pun doa Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Salah kah? Tak. Hak jadi salahnya gi bawa ngegendai, bawa ngegapo, kubur ada depan tu korting gogang hanana. Ngetok seh dia. Oh, ramal lo 3-4 orang lepas tu doa dengan berkat syekh ni, dengan wali, berkat wali ni, dengan berkat wali tu. Berkat wali apa dia mati dah. Kita dibenarkan tawassul pada 3 perkara. Ini syarat hamba sebut ada kakak. Bukan main-main. Yang pertama, tawassul dengan nama Allah. Walillah asmaul husna fad'uhu biha. Pertama. Yang kedua, tawassul dengan apa? Dengan amal baik kita. Sebagaimana hadis Riyadhus Salihin. Cerita orang yang terperakat dalam gua 3 orang. Dia berdoa pada Allah. Tak ada orang lain nak tolong dia. Dia berdoa guna amal yang baik dia. Dia kata, ya Allah aku pernah tolong orang. Orang kata, ya Allah aku pernah buat baik pada mak bapak. Kita, ya Allah aku pernah buat susah. Mudahkanlah aku hari. Sebab aku tolong orang mula. Ya Allah aku pernah, ya Allah butai dengan orang. Ya Allah itu aku pernah butai ke orang. Ya Allah lah ni aku susah. Tolonglah aku. Tak apa. Yang ketiga, minta tolong orang dalam keadaan kita ni minta dah dengan Tuhan, dan dalam keadaan orang tu masih hidup. Contoh, amba minta dengan ayah anda Ustaz Aziz. Amba kata, Ustaz doakan amba deh. Berapa dia? Bini seorang lelaki. Contohlah tu. Nah, awal apa ke bini aku marah ke dia. Nah, Ustaz apa kata? Ber. Pah, amba nak suruh juga doa. Apa? Ustaz bini orang lagi juga serupa kita. Pakat doa. Ambo doa kaya anda ambo. Anda ambo tu doa kamu. Orang panggil apa tu? Tawassul dengan orang hidup. Tak apa lagu tu. Ataupun toseh pak ustaz ni kita minta doa apa tak jadi mana kita nak pergi minta doa misah pula. Minta tolong penyanyi pula minta doa. Tak apa, asalkan orang, asalkan dia hidup.
Ni minta tolong ya Allah dengan berkat wali, dengan berkat kemati dia, dengan berkat apa dia? Berkat ni ada pada ilmu dia. Berkat di situ, tubuh badan tak ada. Nak berkat kat mana? Ambo ngadik kakak sama ketuk busuk ya. Nak berkat kat mana? Nah, ayah anda ambo, dengan ambo berkat kat mana? Ilmu dia ada. Ada kakak berkat kat mana? Berkat di atas dasar amal dia kakak. Tu hak berkatnya. Cuma tu hawi karamah. Karamah tu hawi kepada manusia. Kita tak nafi ada karamah. Tetapi karamah tersebut bukan untuk mengabdikan diri pada orang tu. Kita kelih orang tu luar biasa. Mari dalam perasaan hati kita bahawa kita nak beramal pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok orang tu Allah bisanya Tuhan. Mari fikir Tuhan ni bisa. Bukan mari fikir dia tu hebat. Tu tujuan karamah. Kenapa? Dah golongan tu masuk di negara luar masuk lama dah. Di Yemen masuk, di Sudan ada benda ni, di Pakistan ada. Dan benda ni lah menjadi ancaman kepada kita. Baik, orang yang lawan dia Syiah ni, siapa dia lawan dia tak betul dengan dia, Wahabi dia kata. Wahabi. Dan dia royak ke kapur bahaya Wahabi ni. Wahabi ni gini, Wahabi ni gitu, Wahabi tak say tahlil. Amo nak cerita kat aku, bak tahlil, bak kunut, bak wirid lepas maya tu orang panggil khilaf. Khilaf baci. Demo nak buat selo. Demo tak boleh paksa kawan buat, kat kawan tak boleh paksa demo buat. Muka sama-sama ada dalil. Allah. Kunut. Imam Syafi'i kata kunut. Sebab dia terima hadis kunu. Imam Malik kata tak ayat kunu. Dah kalau Imam Malik, siapa dia? Imam Malik tok guru pada Imam Syafi'i. Arwan, Imam Syafi'i lawan tok guru. Kalau dia tok orang Melayu tak gitu kan? Bak makan jauh sakai Imam Malik Imam Syafi'i, langit bumi pendapat jauh. Imam Malik siapa dia? Tok guru pada Imam Syafi'i. Guano yang nak murid boleh lain. Kerana kepahaman kepada hadis tak serupa. Tu masalah khilaf. Masalah khilaf. Dia tak serupa dalam masalah akidah. Khilaf dalam masalah fiqh tak serupa dalam masalah akidah. Ni munasabah kita semaya Allahu Akbar tangan bos sini. Wahabi sekali. Nah, tak betul ni nak tanya Wahabi. Panggil Ustaz Wahabi dia kata. Gong belakon. Duduk sini tangan. Dah betul ya? Duduk sini. Duduk sini betul. Mari orang tasawuf dia kata sini sikit kata kat hati ni biar duk gitu. Kata orang tasawuf pula. Mari ayah ping duduk sini. Relax. Tak payah semaya. Kalau ke mana? Pening belaka. Adik kakak. Itu masalah khilaf. Hatta tak letak tangan, tak bawa pun. Dia mau ngaji lagi. Bapa dia mau kata tak sini jadi kafir. Wahabi ni dia lari orang baca kunut. Dia marah orang baca kunut. Siapa dia marah orang baca kunut? Dia lari orang baca bismillah derah. Nak suruh baca alhamdulillah. Siapa dia marah? Tu Imam Mekah. Dr. Abdul Rahman As-Sudais. Ketua tu Imam. Dua tanah haram. Mari di Indonesia baru-baru ni. Baca khutbah Jumaat. Semaya dia jadi tu Imam. Ada akak boleh tengok dalam video. Dia baca bismillah derah. Dia tak aja baca bismillah sekali habu. Duk negara dia tu. Mekah ke, kita gimana aja baca bismillah. Dah gitu kan ni. Pada kakak mufarakah. Tak mai di hotel pun kita apa. Wahabi tu nanti tu. Tu yang Mekah mai hotel lah kita apa kita. Orang yang hamba sebut tadi hak Malaysia ni dia pernah tuduh Dr. Abdul Rahman Sudais. Pernah tuduh. Dia puak ni dia kakak dia pernah kata Gis Mekah yang semaya Masjidil Haram. Batu Imam Wahabi. Sengaja pok ni wak pecah belah. Sengaja pok ni wak huru-hara. Sengaja pok ni wak pening masyarakat. Supaya kita tinggal perkara asas. Asasnya apa? Duk sekali. Allahu Akbar. Comel Islam Nabi mari ajar kepada kita begitu comel. Nabi dia tidak ajar kepada kita taksub. Dia tidak ajar kepada kita mendaya payah. Ba usalli lah, mau nak usalli lah semaya usalli, mohon lagi usalli.
Demo tasbih tak apa, Allahu Akbar, beres. Kalau demo 2, 3, 4 kali usolli tu imam duha apa demo usolli lagi. Tak payah bakal usolli Allah selalu. Kalau lagu mana dia? Kau betul tak mau kata tu? Kau kena wajib usolli, tak betul. Karena itu kaedah ulama. Demo nak usolli lagi, demo boleh usolli. Ada yang tak boleh kata raya. Kalau kita ajar orang baru masuk Islam, ajar usolli dulu pernah. Nak baca usolli dulu ni. Ya baru Cina masuk Islam, usolli dah baik gitu. 5 tahun apa niat saja baru usolli. Kalau ke mana? Semaya dulu kita ngaji kemudian semaya. Ikut tu email tak apa. Sah kau ustaz. Sah tak apa. Pakai ngaji ngaku. Ni agama. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Taala suka benda yang mudah, tidak suka pada kepayahan. Ada orang mudah-mudah berdoa, siapa dia malah buat ibadah ada juga gitu. Nak ambil mudah berdoa tak boleh juga. Tak boleh juga. Kita kena ambil biar pada patut dengan diri kita. Tak kita hak mazhab Syafi'i kita kata ngaji betul-betul mazhab Syafi'i. Ambo heran orang kata mazhab Syafi'i dia mazhab Syafi'i pun. Mari mana asal mazhab Imam Syafi'i ni beranak tahu bila mati tak dia pun tak tahu. Syafi'i mana mu Syafi'i abda kamu ni. Tak gitu kan eh? Paling kuat kena tahu tu imam kita muka. Bak nego Imam Syafi'i kena akak jual beli. Bak nego, pak kalau kita pakai mesin. Mesin air kotak tu ketemu masuk sekejap legem jatuh air kotak. Mana kata ke mesin? Beli deh. Orang kata gua, no datuk ni kecek ke mesin kecil manis tinggi ke? Tak gitu kan eh? Dah tu mazhab lain, pa mazhab Syafi'i, bayar zakat kena dengan berah. Gandum ataupun hasil hak kita makan, tak sah bayar dengan piti. Kalau mai hak ni ada kakak, bayar dengan berah, penuh berah mah. Tu imam. Anak mungkin berapa ramai. Nah, raya anak-anak kelik kena kemah luar belakang, pasal rumah abah penuh dengan berah. Seorang pula orang berangan ni anak ramai jenis kuat-kuat belakang. Bukan tak kali dengan tunggu-tunggu je telah buat ni. Kalau ke mana? Kita pakai hak lain. Apa yang kita boleh pakai hak lain dalam satu perkara kenapa? Kerana mudah agama. Tuhan Nabi tinggal. Ambo beroyak kakak, adik kakak gini ni bukan kerana apa? Kerana zaman yang berat. Siapa ada tahap mengkafirkan? Kafir. Boleh dengar lah video ceramah terang-terang kafir. Baru ni TV9 sebut. TV9 sebut dia kata satu benda dalam negara ni buat mari pemikiran Ibn Taymiyah dan juga mari fikiran Albani. Siapa Ibn Taymiyah? Seorang ulama juga. Ya kita tak nak kata kafir ke dia. Dia mungkin berbeza pendapat dengan orang lain dari sudut fiqh tapi dia tidak kafir. Dr. Sukhardawi menerima Ibn Taymiyah. Dia kata ganah-ganah ni mari pada sini. Mari pada Ibn Taymiyah ni pemikiran ni asal daripada Saudi, negara Saudi. Dan wujudlah ISIS. Dia kait ke ISIS dengan pemikiran Ibn Taymiyah. ISIS ni rakyat apa? Rakyat Yahudi. Saudi ni berpakat dengan negara Arab. Mari kita serang ISIS. Apa? ISIS ni bukan daripada Islam. Dia Khawarij. Khawarij. Golongan hak taksub. Golongan hak tidak mengaji. Dia ada semangat saja ya. Dia bunuh belaka. Siapa mujahidin hak lawan dengan Suria pun dia bunuh juga. Pasal apa? Tak sekali dengan dia. Tidak taat ke dia. Saudi dia siapa? Tiba-tiba Ibn Taymiyah dituduh sebagai kafir, dituduh sebagai orang hak mari golongan apa ni pemikiran apa ni pemikiran hak ekstrem. Kena ke lagu tu? Tak kena. Dia mau tak setuju Ibn Taymiyah pun jangan sampai kafir. Betul. Kafir ni kata Dr. Sukhardawi kalau kita tengok dia kena ada kufrum bawah. Dia kena tengok orang tu kafir. So, kalau mendengar daripada orang tak jelas. Mungkin kita tanya dia. Bapa dia mau kata lagu ni. Kawan tak kata. Beres. Minta maaf banyak. Bapa dia mau kata lagu ni. Kawan kata gini sebab gini. Kita kena betul dia. Bukan kita dengar daripada orang. Pak kita kata. Dia kata ulama yang menyenaraikan Ibn Taymiyah sebagai kafir ni ulama dia. Kita cuba cek siapa dia ulama tu, cuba cek. Ada ulama ada. Kata Ibn Taymiyah tak betul. Ada yang tidak setuju dengan pendapat fiqh.
Ada tak setuju dengan pendapat tauhid. Dan banyak orang kata kafir ni daripada Syiah. Syiah tu kok tak setuju dengan Ibn Taimiyah. Bapa yang Syiah sungguh sangat nak suruh jadi Syiah ni bapa. Bapa dia sebab dia ejen kepada kafir laknatullah. Dia ejen kafir. Dia ajar orang taksub. Oh hebat. Tengok puak Syiah hari perayaan dia. Kelih ke tak? Oh boleh kelih di Karbala tu. Ya Ali, ya Husain, ya Ali, dok gitu. Wah, teriak. Obat teriak bedai ke Syiah belakang. Allah buat kita ni. Tukar ceramah dia ni, dia boleh ceramah siapa orang teriak. Dia cerita Hanabi, Hasan kena bunuh, Hana Husain kena bunuh. Dia cerita siapa orang teriak tak khabar. Hebat Syiah main-main. Tapi hak dia cerita tu hadis palsu lambat-lambat. Kira nak masuk Syiah kena ngucap lain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna Ali waliyullah wa asyhadu anna Ali hujjatullah wa asyhadu anna Abu Bakar wa Utsman wa Aisyah laknatullah. Allahu akbar. Amun nak sebut buat tak tergamu. Tapi itulah ucapan daripada Syiah. Dia nak masuk secara jelas tak boleh. Ada puak mari puak-puak dia. Puak-puak dia supaya mari sini kata hak mari ni keluarga Nabi ni jangan main-main ustaz. Hak mari ni keluarga Nabi. Oh ya Allah keluarga Nabi pakat hormat belakang. Siung tangan bukan gini gitu. Mujuk tak jelak mujuk. Siung tangan. Pas siung lutut. Siung kaki. Ada kakak bukan main-main ni. Berlaku negara kita. Zikir, zikir. Berendai, kogai dalam masjid. Zaman tok guru kita, tok guru pondok zaman mula, kecek derah dalam masjid yang lapang ke tukar. Yalah ke dah? Wah belakang, kecek ke apa? Katanya. Bau lapang, tak kira. Dah kena gapo pun. Ada kecek derah dalam masjid. Marah tok guru pondok kita kecek derah. Zaman dah ni, wak masuk gendai hanana dalam masjid. Gapo dia ni? Ugama kau dah lagu ni. Dia golongan ni mari sini. Mendakwa dia keluarga Nabi. Apa kat mari belakang. Nari ke Malaysia, orang Malaysia ngah KJN ngah gapo sambut KJN. Muka dia sambut muka nak tunjuk dia ni nak ke Islam juga. Walaupun kedarah pitih rakyat 2.9 bilion tak sekira. Okeylah. Nak tunjuk bahawa dia ni Islam juga. Dia mari tosah-tosah serba besar. Pas tosah-tosah ni pula kat adik kakak. Tanya dia bab politik ke, tanya dia lagu mana. Oh kita kena taat KJN, kita kena gini jangan lawan. Muka KJN banyak mana ke dia? Habis berterak belakang pok kita. Oh ya Allah keturunan Nabi. Supaya senang Syiah mari. Bila Syiah mari, Syiah kata hatu keturunan Nabi tak sahih lagi. Email 12 aku ni betul-betul keturunan Nabi. Dia kata ni baru ya Allah original. Pakai ikut Syiah lagi. Dia tak ada proksi dia ni. Dia tak ada. Jadi adik kakak kalau kita nilai agama hanya pandai sedap kecek je. Tak jadi. Zaman ni nilaian kepada agama bukan duduk pada mulut seorang ustaz. Dia duduk kepada hujah ustaz tu waktu bi. Kalau dia baca kitab, adalah kitab dia. Adalah kitab dia. Sandarai duduk mana? Sandarai duduk sini. Bukhari ke Muslim? Ada sini. Dok mai cerita orang, oi pelik cerita pun. Tak dengar cerita. Nabi Adam turun di Gunung Jerai. Syekh Gunung Jerai dia panggil. Pak angko 13 ni angko keramat. 13 ni. Maka 13 ni orang kafir dok berahi dia kata tak suka angko 13 ni. Ni pun 13 tu habis seperti kena mereka dah dah. Mai khamak nombor ni. Mahsuri ni wali sebab tu darah putih. Ulodo. Dia mari cerita benda yang mengarut. Tidak ada sandaran agama. Orang Melayu suka cerita lagu ni. Sungguh cerita pelik-pelik orang Melayu suka dah lu. Kalau hanya pandai sedap kecek. Pergi gua kecek orang duduk lelo sedap dia kecek. Ambo hobi ambo yang antaranya tengok orang lelong bagai sungguh
Amo dah perhati dia ni kalau aku ajar dia ceramah, boleh ceramah kakak ni. Dia beli di Cina barang ni 2 riyal, awak mari ke kontainer. Cina ni. Supermarket dia kata hal ni aku jual 150 ada kakak. Hari ni ambo tak jual 150. 100 mahal lagi ada kakak. 50 tak saya bayar. 30 hari ni siapa berani 30. Kata tak, oh 30 riyal. Berasa mahal kau dia kata. Baik ambil adik kakak. 15 riyal. Free pula so lagi. Bergebuk lalu lagi. Padahal modal 3 riyal. Orang lelo. Sedap ke tak? Boleh jadi lelo apa boleh. Berarti jadi ustaz. Dia bakal cahaya padi. Pak kata pisu. Kalau ke mana? Apa kata yang sedap? Pak jual apa? Obat negeri ni. Ada ular lele kotak. Ada kedok tak tahu. Tak buka paksa dok. Dia kata minta maaf ular tidur dia kata. Oh kita dok tunggu nak tubik ular ni. Duk ceramah obat dia lu sakit begitu sakit begini habis dia lu syarah belaka. Adakah ceramah agama nilai dia duduk pada syarah sejak? Kecek sejak? Tidak. Agama dia mari dengan hujah. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Surah Yusuf. Kul hadhihi katakanlah sabili, ini jalan. Ad'u ila Allah, ajak orang balik pada Allah ala basirah, di atas hujah. Orang nak dengar hujah. Alhamdulillah di Kelantan kita ni ilmu kau berkembang. Negeri Islam di Mekah. Tok guru tinggal sunnah yang begitu hebat. Ikut. Betul. Tak ada pemimpin yang tinggal tidak ada harta. Ada. Dia tinggal dalam keadaan tidak ada harta. Dia tinggal dalam keadaan musuh pun gerung, lawan pun gerung, kita pun hormat. Amo tidak nak taksub pada dia dak, tapi adik kakak, kalau kita nak jadi contoh, kita ambil contoh hak mati dah. Jangan ambil contoh hak ada lagi. Betul? Kalau ambil contoh hak ada lagi, orang boleh berubah. Adik kakak jangan ambil contoh hamba dak. Tapi kalau tubuh kecil nak tanya nak besar tubuh, hang boleh ambil contoh hamba. Hamba royak ramui dia gapo. Tak gitu kan. Tapi nak ambil contoh akhlak gapo, minta maaf jangan ambil. Ambil golongan hak mati dah. Sebagai contoh. Sebab orang ni kalau kita taksub ke dia masa dia hidup, kalau dia pulah sikit ya, kalau dia lari sikit ya, kita akan hina dia sehina-hinanya. Dulu kita saya dia saya. Itu benda yang perlu kita ambil perhatian. Kita ambil contoh hak mati dah. Meninggalkan satu legenda yang cukup hebat. Menyebabkan kita rasa faham Islam dengan kaedah, dengan yasa Islam Kelantan yang dia buat lagu mana struktur pendidikan sampai Kelantan ni melahirkan orang panggil golongan intelek, golongan hak cerdik, sampai sebelah A, sampai 21A, dengan sistem pengajian Islam yang ada di Kelantan. Orang berebut belakang nak main ngaji di Kelantan. Kenapa? Sebab dia fikir bukan sahaja dunia, tapi dia fikir nak ngadak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tok guru tenanglah di sana, Allah maghfir lahu. Kita ni yang ada ni nak meneruskan gapo hak dia bawa. Gapo hak dia bawa. Baik. Lah sekali amun nak sebut dia kakak, lebih sejar Datuk Imam minta maaf. Tak katakan ya. Lah sekali amun nak sebut kat kakak. Gapo sunnah Nabi hak boleh kita ambil tahun ni? Kita sambut maulud. Nah, gapo dia? Nabi tak pernah tinggal semai jemaah. Witir tak pernah tinggal. Rebel tak pernah tinggal. Pak kita semai jemaah mari juga jaga-jaga. Jaga-jaga. Bapa jaga-jaga mari. Kita jemaah dengan bini di rumah ustaz. Awak lebah gitu. Mana ada riwayat Nabi semai jemaah hak fardu dengan bini dia. Nabi semai jemaah hak fardu masjid belakang. Maya sunat Nabi semaya Aisyah gikut belakang. Bukan Nabi ajak mari Aisyah kita semaya dua. Dah. Aisyah gikut selu-selu. Aisyah kata penat ikut baca lama berdoa aku tidur. Itu dah. Rumah dekat kan masjid, apa nama masjid? Tahulah kita maya di rumah dengan bini kita. Bunyi warak dah tu. Dah kita waktu lebak lagu ke pagi. Orang punya orang bem mana kita maksud tu. Kalau kita betul-betul kata, akulah amma sunnah Nabi, mai jemaah nombor 1.
Yang kedua, Nabi benda yang Nabi tak pernah tinggal juga, semaya witir. Penutup bagi malam, Nabi tak pernah tinggal. Bangun tengah malam, tak aja tinggal. Allah Ta'ala sebut bangun tengah malam, wa minal laili fatahaddath bihi nafilah, wa minal laili fatahaddath bihi nafilatan laka asa an yab'atha maqaman mahmuda. Sepertiga malam bangun dan bertahajud. Tidak ada benda yang lebih indah hidup ni malaikat tengah malam kita bangun kita dengan Tuhan. Masa tu gapohlah hati kita ayat Tuhan. Ada benda tu sedap sekali. Datuk Guru zaman dia hidup, bini dia cerita, wartawan tanya, sepanjang hidup dengan Tok Guru 3 kali tinggal semaya tengah malam. Allah, teriak kita dengar 3 kali. Saya tanya bini kita, main nikah berapa kali? Berasa sekali baru bangun tengah malam berasa. Waktu pun pergi bangun nak kecing, betul lah boleh puasa sembahyang 2 rakaat tak ada habis je dengar. Tanya bini di rumah, kau lagu mana? Nak bangun kecing boleh buat kita ni. Bahasa nak kecing, nak bangun semaya 2 rakaat, paling kurang 2 rakaat, susah. Tapi orang boleh istiqamah benda ni, Allah Ta'ala angkat darjat di sisi Allah. Maqaman mahmuda, tempat yang terpuji Allah Ta'ala bagi ke dia. Tu bahagia yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi SAW. Mana kita benda tu mana? Puasa sunat Nabi puasa sama. Puasa sunat lah paling mencabar lebih pada puasa wajib. Sungguh puasa sunat dia mencabar sungguh. Kita orang muda-muda hak tak mampu menikah, Nabi suruh puasa. Ayyuhas syabab, Nabi kata, man istata' alaikumul ba'ah falyatazawwaj. Pemuda, kalau mu mampu menikah, nikah. Tak mampu menikah, puasa. Jauh nikah dengan puasa. Jauh ke tak? Dari sudut keceknya jauh. Harkatnya, kalau tak mampu nikah, tunai dulu. Boleh kira dekat sikit dengan nikah. Ni puasa, bukan kita suku nah. Tapi Nabi sambung hadis, Nabi kata fa innahu lahu wija. Karena puasa ni dia boleh keng mempunyai nafsu. Mu jadi tak teringat kau kata no ki apa ki mu ingat ke perut mu lapar. Jala sungguh. Perut lapar ni marilah hak seksi belah daripada pohon sampai ke bawah. Jalan nampak betih lik. Kau mana ustaz? Dah kita kata. Duk gitu ya. Serabut nanti ni dia kata nanti buat batu orang puasa-puasa. Ngepek. Tapi kalau lalu orang bawa ayam golek, gapo sudah. Asyik gapo. Kira apa ki perut lapar. Tunggu perut kenyang tu. Tak tengok dah ayam golek tu, tengok hak golek hak lain tadi. Nak orang tino, orang mana? Tak Allah ngetino ni. Ada kakak. Dah sudah kecek banyaklah orang tino ni. Menir dia belakang. Sungguh ada kakak tengok orang tino serupa ke tak tiap kamera ni. Serupa ke apa cik? Kalau serupa kecil manis kuat. Tak serupa. Sungguh tengok bini di rumah tak serupa ke tengok pelayan di Kedah. Bini di rumah tengok kadang-kadang sakit hati, rambut seponyong cakap beruk, gigi pelesu boleh mari cakap salam mak dia baik gitu. Dah orang tanya air pun kena ngepek. Ada mila-mila ke dapur. Gewas sendiri tak boleh kau duk jahit tadi lagi kau nak ambil baju gaya ni kata. Hanya tarik ke dia. Nyata lelaki pergi kedai kopi minum air gapo be. Dah gitu kena. Senyap kita. Boleh habis sebut 3 menengok. Duduk rumah tak aja panggil habis. Oi, panggil. Nak pakai baju mana sore? Nak pergi bewah tu. Tak serabu apa duduk di rumah. Tiuk hangit. Kau lah ke mana? Orang Kedah pelayan tu kat wangi semua lalu. Allah wangi. Tobek juga betul mata. Orang nak bagai-bagai comel. Orang nak bagai-bagai molek. Orang nak bagai-bagai sedap.
hak Nabi tinggal paling sedap, hak Nabi ajar paling comel, orang tak si. Apa? Kau lagu mana? Makan kita pandai cari hak sedap, bini kita pandai cari hak comel, tempat duduk cari hak selesa. Tak ada ekor panah, kata tak ada ekor panah, buh ekor beki tu gak gumuh nak hak luar hak comel. Tiba-tiba ala ke sunnah Nabi, tak si ke sunnah Nabi nak golai comel kau benda lagu tu, bermakna pemikiran kita telah rosak dan akidah kita telah tercemar. Akhirnya balik betul akidah semula. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Dan sampai sekat itulah untuk malam ni, insyaAllah. Ada panggil lagi, kita panggil lagi. Kalau tak panggil dah pada setakat ni ya. Nah, apa yang nak royak adik-kakak, zaman akhir zaman ni kita mencabar. Oleh kerana itu kita istiqamah di atas apa yang Allah Ta'ala perintah pada kita. Pakat ngaji kita akidah yang sahih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi